pantang mengalah. Itu alhamdulillah, mungkin dalam benda tu ada dalam diri saya yang saya rasa macam aku kena buktikan. Terus terang saya cakap, kalau saya tak kuat semangat, saya tak berlakon filem pun. Pasal saya dapat orang cakap dia ni pendek, tak boleh jadi hero, dia ni tak handsome, tak boleh jadi hero, banyak benda. Jadi kalau saya jenis yang macam tak kuat semangat, saya akan macam okey lah, dan aku tak payah jadi hero lah, aku tak payah berlakon filem lah, aku berlakon drama je lah. Tapi pasal kita kena tengok sekeliling kita lah. Macam betul awak cakap tadi, kalau saya boleh buat, kenapa awak tak boleh buat? Sama juga macam kita tengok pelakon Hollywood. Tom Hanks pula, sorry. Al Pacino, Tom Cruise. Diorang ni tak tinggi. Yelah, diorang handsome. Tapi diorang tak tinggi. Kenapa diorang boleh? Kenapa kita tak boleh? Apa bezanya diorang dengan kita? Kan? Jadi buatkan saya rasa macam, actually, kepercayaan saya adalah, satu pelakon yang bagus adalah kerana lakonan dia yang bagus. Jadi kalau saya nak beat orang kata pasal saya pendek, pasal saya tak handsome, saya tak boleh jadi hero, saya nak kena prove diorang tu salah. Jadi macam mana saya nak buktikan yang diorang tu salah, saya kena jadi pelakon yang baik lah. Pasal tu saya sentiasa belajar tentang lakonan. Walaupun ada pelakon baru pun kadang-kadang saya tanya juga, apa perception diorang tentang lakonan. Even awak pun saya pernah tanya, apa perception awak tentang lakonan. Pasal walaupun awak baru, tetapi mungkin ada benda yang awak bagi yang saya tak pernah terlintas dalam kepala, yang saya boleh ambil benda tu untuk bangkitkan saya sendiri. Kan? Jadi jangan pernah putus asa. Sentiasa ada solution. Setiap benda yang berlaku pasti ada solution. Kita kena usaha untuk cari penyelesaian dia lah. Dan macam mana saya dapat award ke apa ke, itu semua sebenarnya bukan satu usaha je. Satu lagi, percaya pada rezeki Allah. Kalau Allah kata itu rezeki kita, itulah rezeki kita. Tapi kalau Allah kata itu bukan rezeki kita, jangan marah. Pasal mungkin apa yang kita nak tu, Allah nak bagi lebih besar daripada apa yang kita nak tu. Jangan pernah marah, jangan, terus je. Penjut je. Pernah give up lah kalau kita betul-betul Jangan tahu. give up. Kan? Kita pernah ni macam Abang Sam pernah rasa give up tak? Maksudnya dalam industri abang berlakon selama berapa abang cakap? Berapa belas tahun kan? Abang pernah rasa nak give up tak? Dia bukan give up terus give up macam nak berhenti, tak ada. Rasa down ada. Rasa macam drop je. Macam semangat tu terus jatuh je. Ada. Semangat. Tapi benda tu yang apa dia? Dia semangat abang drop, abang jatuh. Lepas tu macam mana abang bangkit boleh? Itu ya, Abang cakap, abang ni ada sifat yang tak mengaku kalah, yang suka, yang nak fight. Kalau kau kata aku tak boleh, kenapa pula kau kata aku tak boleh? Aku kena buktikan yang aku boleh lah. So tu yang buat kawan saya macam, lantak aku nak buktikan yang aku boleh, yang pelakon pendek, pelakon tak handsome boleh jadi hero, boleh berjaya. Kenalah buktikan. Tapi bila kita cakap kita nak buktikan ni, kita tak bolehlah sekadar just bercakap. Usahalah jadikan benda tu supaya dia berlaku. Okay, faham? Okey bang, saya dengar cakap bang, saya ikut nasihat abang. Okey, awak nak jadi apa? Saya sebenarnya nak jadi macam abang, tak boleh lah bang. Asal tak boleh? Nampak tak? Bila awak start cakap dekat mulut awak tak boleh, mana boleh saya jadi awak tak boleh? Mana boleh saya jadi Syahir Sam? Saya nak jadi MK bang. Maksudnya memanglah awak tak boleh jadi Syahir Sam, tapi mungkin awak boleh jadi lebih bagus daripada Syahir Sam. Faham tak? Ya. Tak mustahil. Tanya balik diri dia. Tanya balik diri dia. Tak ada. Macam tak adalah hebat Noh Syahir Sam tu. Awak boleh jadi lagi hebat daripada dia. Faham tak? Tapi kalau awak betul-betul percaya, boleh. Okey. InsyaAllah, faham. InsyaAllah bang, insyaAllah. Tapi saya minat ke arah lain abang. Awak minat apa? Niaga kecil-kecilan abang. Boleh ke bang? Macam mana? Saya nak minat berniaga. Berniaga? Macam pelakon kan. Macam saya berniaga tapi kecil-kecilan. Macam mana jadi besar bang kan? Dia pun berlakon tu berniaga juga. Produk dia lah. Sama je lah. Dia tu produk. Sam ni produk lah. Dia ni Syahir Sam
kan saya tak kenal bang. Ni baru saya kenal. Oh, kau. Meniaga kecil-kecilan tu meniaga apa? Saya jual jersey bang. Contoh ni. Contoh baju ni saya buat jersey apa? Jersey bola. Dia bagian printing baju semua dia. Jersey baju abang. Dan ni nama MK kan. Saya selalu bang, saya pernah lawan dengan tim abang. Tim abang tu nama dia Ke Laut kan, tim Ke Laut kan. Ke Laut. Selalu main kat tempat saya nama. Ya. Dekat Kelefe tahu mati. Saya jaga padang tu. Oh iya ke? Rumah saya pun kat situ. Padang yang banyak daun tu. Akan padang tu je bang. Oh iya. Selalu main tu, selalu tinggal dekat kan? Dulu dekat situ Sekarang dah pindah. Awak kalau kata pindah. lepas ni kalau awak nak buat baju-baju kan awak selalu buat barang limited edition kan. Baju printing limited edition. Awak boleh contact dia, harga baik boleh bagi. Boleh bang. Boleh. Saya ada mission sendiri. Tapi bila awak cakap tadi awak nak jadi peniaga kecil-kecilan, kenapa awak pilih untuk jadi peniaga kecil-kecilan? Abang saya gurau je bang. Saya nak jadi bos. Kecil-kecilan. Saya belajar bang. Cakap tu adalah doa. Alamak. Betul. Okey bang, nanti bang saya ikut nasihat abang lah. Saya baru nak. Dia cakap kita nak berjaya. Saya sendiri dia Saya sendirilah. Betul. Apa yang awak cakap tu saya sangat-sangat setuju dan benda tu lah yang saya selalu cakap dengan diri saya. Bila kita cakap dengan orang sebenarnya, belum tentu benda tu boleh jadi realiti. Tapi kita kena cakap dengan diri kita. Saya sentiasa cakap, okey, tahun pertama lepas fenomenanya Anan Sempit, awak punya pergi mendadak, dia punya nama mendadak kan, Anugerah Bintang Popular. Ingat tak kali pertama presenter, masa tu awak belum dapat lagi top 5. Kita keluar je, masa tu boleh kata tergapung. Keluar je, Seri Sam, Alung Cham dan Yana Samsudin. Orang menjerit dulu lautan manusia tu dah cakap, apa ni? Kan? Lepas tu tahun seterusnya awak dapat top 5. Masa tu saya ingat lagi, saya sekadar jadi pengacara rasmi Anugerah Bintang Popular je. Road tour. Untuk road tour saya jelajah. Masa nak umumkan bintang paling popular, saya dah dapat info. Sebab kita selalu keluar ke tepi sak ukuk masa tu. Kan? Jadi production cakap, Long, nanti dekat hujung-hujung tolong jaga Seri Sam, jangan pergi jauh sangat. Cakap, kenapa? Jaga je. Saya dah cakap, serius lah. Lepas tu, bila dah umum, saya cakap, nama awak naik dia. Tak ada lah. Ini kan. Lepas tu kan awak masuk, awak tu tangkap Mami kan. Lepas tu tangkap Mami, naik kursi roda masuk bincang ke tu. Bintang paling popular. Hari tu saya cakap, satu hari, aku tak payah dapat menang lah. Aku dapat kursi top 5 dia cukup lah dekat Anugerah Bintang Popular ni. Pasal top 5 ni bukan popular. Bila kita ni produk, kita buat sesuatu, bukan untuk dikenali. Bila kita buat dengan sehabis baik kita, orang mula kenal kita dan terpulang pada orang nak pilih kita ataupun tak. Saya cakap satu hari aku duduk kat kursi Anugerah Bintang Popular ni sebagai top 5. Saya dapat dia tahun seterusnya masa tu. Untuk pelakon komedi popular top 5. 2 tahun saya dapat. So next saya target untuk pelakon terbaik, pelakon lelaki terbaik, pelakon filem. Pasang pula gitu. Okey, popular punya kursi ni aku dah dapat dah 5 kelompok yang tu. Macam berada aku ni dah dapat. Sebab jenis kita ni dua-dua dulu Anan Sempit, dua-dua nama tak dikenali apa pun. Adalah. Tapi gitu je lah kan. Saya pasang lagi niat. Selepas saya balik JB 3 tahun, saya datang balik, niat saya satu je. Kali ni kalau aku datang, aku bukan nak berlakon kosong. Aku nak berlakon biar yang ada orang boleh menilai. Dulu peminat menilai voting. Tapi aku nak juri-juri profesional yang menilai. Vote aku. Maksudnya apa yang awak dapat. Macam berada aku ni, Seri Sam. Benda tu dapat dia. Anugerah Screen 2019 ni. So benda tu macam awak cakap. Kenapa kita perlu cakap benda yang limit dengan diri kita? Bila kita cakap limit lah. Betul. Tapi kalau kita cakap benda yang besar tu bukannya, kalau kita bercakap dengan orang, mungkin orang cakap kita riak. Tetapi benda tu memang kita kena cakap dalam diri kita sendiri. Kalau kita bercakap, aku akan cakap kita riak. Aku nak jadi pelakon terbaik, aku nak jadi pelakon popular. Itu pandangan orang. Tapi dia tak ada untuk kita.
bila kita cakap dengan diri kita sendiri, setiap hari sebelum tidur, aku mesti dapat. Alhamdulillah dia. Benda tu memang kita dapat benda tu. Cepat ataupun lambat je lah. Ini rezeki Allah sekarang. Dia akan bagi pada masing. Dia tak salah bagi. Rezeki ni Allah tak pernah salah. Betul. Macam awak cakap tu betul. Kenapa perlu kita nak cakap kita nak berniaga kecil-kecilan? Walaupun yalah di mata orang kita nak bercakap humble. Tapi sebenarnya pada saya tak perlu. Kita kena cakap sentiasa kita hebat. Kita tak boleh cakap dalam diri kita. Betul. Kita boleh cakap kita pendosa. Takkan kita nak cakap kita tak ada dosa. Itu kita boleh cakap. Tapi kalau untuk kejayaan career pada saya kan, satu, reference penting. Circle kita penting. Betul. Kita sangat penting. Kalau circle kita salahlah kita punya ada tuju. Itu saya sharing juga dengan adik-adik ni kita yang kat bawah ni kan, jangan salah pilih circle. Sebab circle kita ni yang menentukan masa depan kita. Circle kita ni yang menentukan kejayaan kita. Betul. Dia circle kita ni yang akan mempengaruhi kita punya diri kita pada masa depan. Circle kita ni yang akan basically circle kita, kalau pengaruh tu tak bagus, jauhkan diri. Betul. Lepas tu awak betulkan saya kalau salah. Reference kita dalam kerjaya kita, reference. Kalau bisnes, kita kena ada reference ataupun mentor yang betul. Sama juga kalau berlakon, kita kena ada satu reference. Walaupun kita ni berlakon kat Malaysia ni nampak industri kita ni kecil saja. Tapi sebenarnya daripada kita tak sedar ramai pelakon-pelakon yang hebat untuk kita jadikan reference. So kita kena ada kat situ. Untuk pelakon-pelakon on time, of course saya ada reference. Tetapi untuk pelakon yang generasi saya ni memang awak reference saya sebab banyak benda belajar dengan awak. Saya tak malu untuk saya cakap saya belajar dengan awak. Saya tak ada masuk kelas-kelas lakonan. Awak lah cikgu saya. Bermula daripada tahun 2009 saya masuk industri filem. Awak lah yang sentiasa, walaupun kita ni bukannya hari-hari macam selalu pergi ke rumah ke apa. Kita berjumpa sekadar dekat set je. Sebulan kita shoot tu, banyak benda yang awak share dengan saya. Saya kumpulkan daripada Anan Sempit 1 sampailah Anan Sempit Sawari Cup. Alhamdulillah lah. Dia mungkin jangka masa yang panjang juga. 11 tahun untuk saya dapat kat kursi tu, duduk tu. Bila saya duduk kat kursi tu, Mawi kat sebelah saya. Awak tanya Mawi, saya menangis dia macam bayi dia. Padahal tak menang pun. Cakap, Wi, apa je ni Wi? Cakap, 11 tahun Wi, aku duduk filem aku pecah panggung ni. Macam-macam Anan Sempit apa benda. Tetapi tak ada seorang juri pun terpanggil untuk cakap Alung Cham ni top 5. Sebelum-sebelum ni mana ada dia. Tapi saya pasangkan semangat. Sekejap, sebelum tu saya nak bagi tahu kemenangan tu, kalau contoh awak menang sebagai, contohlah saya pernah menang pelakon lelaki terbaik. Saya pernah menang pelakon popular. Bintang paling popular. Tetapi bila tak menang tu bukan bermaksud awak bukan terbaik, bukan bermaksud awak tak popular. Kerana pemilihan tu adalah pemilihan daripada manusia. Faham tak? Dia tidak memberi justifikasi yang mengatakan oh kita tak menang pelakon lelaki terbaik, kita tak terbaik. Tidak. Kerana pemilihan terbaik itu adalah pemilihan daripada manusia. Manusia ada cita rasa masing-masing. Mungkin tepat pada ketika tu lakonan saya tu kena dengan cita rasa juri, that's why saya menang. Kalau saya tak kena cita rasa juri, saya tak menang. So jangan pernah rasa diri tak terbaik, diri tu tak popular lah. Teruskan buat yang terbaik. Sentiasa buat yang terbaik. InsyaAllah. Itulah. I will try and try. InsyaAllah. Tapi nak tanya awak lah, terus terang lah, masa dekat Thailand dulu, apa yang awak paling rindu sekali? Saya rindu ilmu yang awak bagi lah. Kita masak tu jangan cakap lah kan. Kita masak, kita memang tak boleh makan langsung makanan-makanan sana. Awak masakkan saya. Awak masak kan. Awak sanggup ajak saya, kita pergi mall, Platinum Mall ke apa dah. Mall tu pergi beli periuk nasi. Lepas tu apa,
beli barang-barang apa, ikan bilis lah apa semua masak dalam bilik bilik hotel lah masak. Ilmu lakonan tu saya tak boleh sangkalkan lah. Setiap momen saya berlakon dengan awak memang tak kedekut untuk tegur benda tu. Kan? Banyak ada. Kalau kita kenangan kan, dengan awak ni saya banyak. Walaupun kita ni taklah orang kata close. Macam yang orang kata nampak Bobby dengan Anan tu. Kita ada kerja masing-masing kan. Tapi apa yang awak share dengan saya tu banyak bantu kerjaya saya ada. Banyak sangat bantu. Tapi masa tu memang saya tengah kuat makan lah, saya cakap tu terang. Bulat masa tapi tu Adnan memang awak sendiri setting. Tubuh badan Adnan tu memang awak yang semua set. Tak boleh nampak kat situ. Tak, tapi memang masa tu memang selera makan saya pun macam khinzir. Tapi layanan orang sana pun macam mana dia. Dia orang treat kita pagi-pagi breakfast dah depan meja. Bukan tapi kita betul. cakap apa. Layanan tu yang buatkan orang rasa seronok nak pergi kat negara orang. Layanan tu. Kita nak buat stand, dia bukakan baju dia yang pakaikan padding. Bukan kita pakai ni. Kan? Semua pinggang ke apa semua. Jadi kita pun nak berlakon. Ingat tak scene yang dekat pub tu? Yang awak fight. Pasal bag dengan baby tu kan? Kan masa tu stuntman sana punya risau lah. Dia check belakang kita apa semua kan. Nak kena tendang apa semua kan. Benda-benda tu, itu antara best moment saya lah. Sebab itu tim stunt tu pun bukan tim calang-calang. Tu tim stunt siapa ni yang Tony Jaa punya tu kan. Tapi dalam masa tu sebenarnya masing-masing nak bagi yang terbaik untuk penonton-penonton Adnan Sempit. Tak nak biar orang nampak Adnan Sempit ni makin teruk. Awak pun jaga meter saya. Tu yang benda tu yang saya takkan dapat dengan mana-mana. Biasanya yang betul-betul yang risaukan pengarah yang risaukan pelakon. Betul tak ada? Sebenarnya sparring ni kadang-kadang kau tak nak bagi lantak kau lah. Biarlah. Tapi awak ni kira satu-satunya pelakon yang sangat-sangat merisaukan sekeliling dia. Bukan saya aja. Kadang-kadang dengan Angah pun awak share juga. Angah, gini. Ingat scene yang Adnan Sempit 3 dekat warung burger tu. Yang pasal bau ketiak atau apa semua. Kan kita kompos tu. Awak cakap apa, play kat situ. Benda tu kita tak jadi. Walaupun macam yang awak cakap, saya dengan Angah ni campak skrip apa pun kita orang boleh spontan. Tapi awak cakap mesti nak kena kompos. Supaya kita ni ada masalah dan sempit. Kalau dah sekali gelak, masalah. Kan? Sampai ke melirik. Melirik. Panjang lagi-lagi lah kalau ada Angah kan. Dia punya ada scene yang dia tengah nyanyi dekat warung burger tu, basikal dia kayuh-kayuh, lepas tu nak masuk dekat dalam tasik tu kan lah. Scene tu kan. Macam orang ni yang tengok ni kan. Untuk pengetahuan yang tengah-tengah tengok live ni. Actually Sam ada masalah bila berlakon filem komedi. Boleh tanya Along, boleh tanya Angah, Zizan lagi. Sam bila tengah serius, kononnya berlakon tengah serius ke ataupun tengah muka tengah ketat ke apa kan. Kalau orang buat kelakar sikit, habis, hancur. Memang gelak terkekek kan. Saya ingat ada satu momen dekat Bangkok. Scene yang lepas, you halal, haram, me halal. Okay, itu satu. Lepas tu kita jalan kat lorong. Yang awak suruh saya nangis tu. Awak kompos saya nangis. Saya nangis. Lepas tu saya tanya awak nak bagi macam mana? Sekejap, nanti saya fikir. Sekali awak nangis. Awak punya lagi sekejap. Saya cek kat YouTube dia. Korang tengok scene ni barai gila kita orang pergi bertek-tek tu. Dia boleh keluar hingus lah Kejap Adnan Sempit Tawadikap. Okey, kejap. Scene yang menangis hujung-hujung lah tu. Okay. Ambil aku macam mana? Okay.
Okay, ni. Sengkah. Ni susah tau. Ni Sam kompos ni. Apa pula sayang gua kan? Kata mak lempit. Tak kental lah. Hitam dia. Sayang. Tengok muka dia. Diam dia tu. Nan, aku sumpah Nan. Aku sayang kau. Aku tak ada siapa-siapa lagi kat dunia ni Nan. Aku tak ada mak. Aku tak ada mak. Nampak aku. Nama aku. Aku janji. Lepas ni aku akan jaga orang. Aku akan jaga anak-anak aku. Aku janji aku tak akan cari perempuan lain Nan. Dan aku minta maaf Nan. Masa yang luda. Masa gua belum kahwin dah. Kamkam. Masa gua belum kahwin dah. Gua tak ada sama-sama dah. Gua ada lu seorang dah. Gua ada lu seorang je. Kalau lu tak ada, macam mana dengan gua ada? Macam mana dengan gua ada? Muka belik. Muka belah dia pula. Our friendship strong. Our friendship. Wah, ambil kau. Oh. Tak masuk balik. Sedut balik. Tukar. Hello? Dia boleh tukar balik on the spot one take tau. One take guys. Itu pasal Tak ada saya benda. Gila lah. tak adalah once kita dah compose betul-betul kan, kita dah tahu dah mana kita nak pergi apa semua. That's why saya punya perangai bila berlakon memang saya kena compose. Bila kita dah compose, kita dah tahu jalan mana kita nak pergi, kita nak belok kanan, lepas tu kita belok kiri, lepas tu kita belok kiri lagi, belok kanan. Bila kita dah hafal benda tu, baru saya rasa saya boleh spontankan balik. So benda tu nampak spontan lah kononnya. Satu benda yang saya pegang masa tu, kita dalam MIG setiap, bukan cakap apa, setiap bulan kita ada filem back to back. Tapi yang best ni awak tegur saya kat Nan Sempit satu. Yelah kita baru start berlakon filem watak besar, main hembus dekat set dialog rupanya kena dubbing. So ada yang satu moment tu saya masuk time saya masuk dubbing tu dekat studio, awak punya session kita kan tukar kan. Saya ingat lagi, lepas tu Anan Sempit 2 start hari pertama, awak tegur saya satu benda. Kita ada dubbing. Cakap awak ada bagi saya pacing-pacing kat situ. Benda tu yang baru saya dapat. Okey, dubbing betul. Kalau tidak, masa masuk kat studio kau jadi gila. Nak catch up balik dialog dekat set tu. Korang kena ingat yang kita masuk suara ni, suara tu bukan suara dekat set. Kita kena lakonkan balik dekat studio. Apa betul. Yang kita cakap kalau laju, dekat laju benda tu lah kena. So, benda yang saya dapat macam yang Sam cakap, kompos. Setiap apa benda yang kita nak buat dalam setiap scene tu, apa yang nak embus. Jangan terlalu rushing dialog. Rasa setiap, walaupun saya ingat awak cakap dengan saya, marah tidak semestinya menyalak. Itu, marah tak semestinya menjerit ke menyalak. Itulah yang awak sudah cakap dengan saya. Menangis tak semestinya meraung. Itu yang saya betul juga kan. Tapi yang awak bagi kat saya yang dalam Sawadikap ni memang betul-betul gampang kan. Saya tak expect tau. Sebab saya tanya awak gitu, awak kompos saya. Okey, saya ikut lah. Okey ya. Awak punya macam mana? Nanti saya fikir. Sekali. Masa keluar tu, saya dah pecah. Jatuh tak? Sedut. Masuk balik Pasal saya teringat Nabila Huda dulu pernah cerita pasal ada satu budak ni menangis kena lempang ke apa dah budak ni. Kena lempang, hingus jatuh, dia boleh sedut balik. Tu yang buatkan benda tu kelakar. Tu bila kita terfikir balik this part ni. So tu yang saya terfikir, okey, saya kena pergi seburuk-buruknya
rupa yang seburuk-buruknya. Apa yang ada dalam diri saya ni keluarkan. Air liur ke hingos ke apa keluarkan. Bila saya rasa benda tu dah keluar, okey, dah cun dia keluar. Okey, sekarang cari time untuk sedut dia balik. Kan? Basically saya kena kompos lah. Gila dia, awak gila. Tapi betul lah macam awak cakap, bila kita buatlah apa-apa pun sebenarnya bukan berlakon je, kena kompos. Apa kerja pun kita kena kompos sebenarnya. Tak start pada keluar rumah nak pergi pejabat tu kita dah kena kompos dah. Okey, sampai pejabat apa aku nak buat ini. Sampai habis kerja tu sempurna lah. Tapi kalau niat pergi pejabat tak kompos apa benda plan nak buat hari ni, tak elok. Banyak dia. Saya bersyukur lah dia. Saya punya career saya ni Allah hantar awak antara dalam journey saya. Journey saya. Awak bukan hari-hari telefon saya mengajar saya berlakon, tetapi setiap momen bila saya berlakon dengan awak tu banyak benda yang awak share dan saya dapat gunakan benda tu betul. Apa yang awak cakap tu betul. Benda tu betul. Jangan kalau kita main-main lah kita dapat hasil dia. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, hasil dia orang pun akan dapat sampai, orang dapat rasa terima apa benda yang kita cuba sampaikan tu dekat orang. Thank you Ada. Thank you so much lah. Thank you dah. Awak pun best. Awak ada dengan saya zaman-zaman dulu lah. Zaman-zaman dulu. Walaupun saya kadang-kadang saya ni tak bertanya banyak tentang kerja, tetapi saya ni jenis observer. Saya ni suka memerhati. So kadang-kadang ada benda yang orang buat yang saya perhati, rasa macam ni boleh pakai, ini boleh pakai. Saya ambil lah. Benda tu saya absorb. So banyak benda yang saya dapat, yang saya buat pun daripada awak. Cuma saya tak bagi tahu. Kita pasal kita share. Kadang-kadang saya bagi tu sikit, awak suka bagi lagi, exaggerate lagi besar. Kan? Macam Wooden Tiger kan. Siapa yang main yang sebenarnya awak lupa benda tu. Saya saja je menganjing kan benda tu. Siapa yang main golf yang terror kat dunia tu siapa? Cakap. Itu pun tak tahu. Belum shoot lagi. Sekejap. Wooden Tiger. Awak guna betul-betul. Tapi sedapat benda tu, awak bagi lagi besar. Wooden Tiger. Aduh. Cik angin main golf. Benda tu moment lah dia. Moment yang paling best lah dia. Saya tak nak kacau awak dia pukul 1 dah dengan family. Thank you dia. Thank you so much. Lalu pun kita dapat macam ni kan. Thank you dia. Sorry mengganggu live awak. Tak ada. Rindu. Lama tak jumpa, lama tak borak. Itu yang saya kacau. Tak ada. Terima kasih dia. Masa saya kat JB, awak turun JB, awak cari saya belanja makan hitam. Thank you. InsyaAllah dia. Selamat Hari Raya in Taiwan dia. Nanti saya hantar flavor. Bagi alamat. Baik. Okay. Okay dia. Salam family. Assalamualaikum. InsyaAllah. Okay everyone who's watching, thank you very much. See you. Bye. Assalamualaikum. Bye. Alhamdulillah.